Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua yang mengikuti dan menonton video-video di YouTube channel saya. Dan jangan lupa untuk menekan button subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti mana yang pernah saya sudah janjikan sebelum ini, saya akan berkongsikan cara-cara untuk membuat kuis menggunakan Google Form. Pertama sekali, pastikan kita telah mendaftar ataupun kita telah login dengan menggunakan email Gmail. Email Gmail, jangan gunakan email Yahoo ataupun email daripada platform lain. Okey, pastikan kita dah gunakan email Gmail kita sendiri supaya kuis yang kita nak buat nanti dia akan simpan di tempat yang betul. Okey, pertama sekali kita type di Google, type kataan form ataupun Google Form. Okey, automatik dia akan keluar ni, Google Form free online survey for personal use. Okey, boleh, kita boleh klik mana-mana. Klik yang ni boleh, nak klik atas boleh. Okey, kita tekan yang ni. Okey, sekarang ini paparan utama dia. Go to Google Form. Okey, di sini yang kita akan tentukan kita nak buat yang ni. Ini yang bawah ni saya kuis-kuis yang pernah saya buat sebelum ni. Ini pun saya pernah buat dulu sebelum ni. Contoh tutorial quiz, tapi tak ada masalah. Ini kita nak tentukan bagaimana design yang kita nak pilih. Tak ada masalah, terpulang pada kita. Okey, so saya buat yang ni. Saya pilih yang ni, pattern RSVP. Okey, sebagai dia punya template dia. Okey, ini paparan kita untuk kita nak membina soalan quiz ataupun soalan quiz melalui Google Form. Okey, pertama sekali kita tulis tajuk apa kita nak buat. Okey, contohlah saya buat tutorial quiz. Okey, yang bawah ni adalah description, iaitu penerangan apa. Okey, kita boleh kata quiz, belajar quiz. Dia menerangkan apakah tajuk kita sebenarnya, mengenai apa. Okey, belajar quiz secara santai. Okey, dan melalui Google Form. Okey, bila dah ada dia bagi contoh dia ni, tak ada masalah, kita boleh ubah. Kita ubah tu okey, pilih nama huruf besar. Okey, ini kita kena tekan. Sebab apa dia tulis required ni? Sebab dia nak kita isi. Jika murid kita ataupun borang yang kita buat ni, soalan kuis ini, bahagian ini dia adalah bahagian yang wajib perlu diisi. Sebab tu dia bertanya seperti ini. Okey, yang ni kita ubah juga nama sekolah. Okey, ni kita ubah short answer, jawapan pendek. Okey, dan terakhir sekali ni, okey, dia dah bagi contoh dalam bentuk soalan. Kita boleh ubah. Kita boleh ubah ataupun kita buang. Kita buang tu. Okey, ini adalah bahagian komen ataupun pendapat, pandangan. Okey, ini kita nak buang ataupun kita nak kita ubah kat sini short answer email. Okey, bila kita tekan email saja, automatik dia akan berubah, iaitu ni, enable email collection setting. Okey,
Ini adalah bahagian pertama. Kalau kita buat soalan kuis, ini kita boleh jadikan sebagai bahagian utama. Belum jawab kuis lagi. Bahagian maklumat diri. Okey. Sebelum saya pergi kepada bahagian yang kedua, iaitu pembinaan soalan kuis melalui Google Form. Okey, suka saya berkongsikan sesuatu benda. Nampak tak kita punya tema di atas ni, gambar orang tengah meraihkan kerajaan. Kita tak nak gambar ni, kita tekan di sini. Ni ada gambar macam tempat letak warna ni, warna air. Customize theme. Kita pun tekan sini, image upload, hilang. Kita pun choose image. Kita boleh pilih gambar di sini seperti gambar gula-gula ataupun gambar ni. Kita pun tekan okey. Ini gambar yang dah ada dalam Google Form. Sekarang kita nak buat gambar sendiri. Tekan upload. Okey, okey, sekarang ni saya dah ada gambar saya sendiri. Contoh yang pernah saya buat sebelum ni, saya ambil satu. Okey. Okey, tekan that. Okey, selesai. Ini saya punya template. Kalau nak buat template sendiri pun tak ada masalah. Boleh lihat dalam video saya sebelum ni bagaimana saya create satu gambar yang melalui PowerPoint. Daripada gambar kita tu kita boleh ubah image belakang, seterusnya kita boleh membuat gambar kita sendiri. Itu boleh tengok video saya sebelum ni. Okey. So ini kita punya tema berkaitan dengan kuis inilah, ataupun saya boleh buat gambar apa-apalah. Tak ada masalah. Okey. Sekarang bahagian pertama dah sudah. Okey. Ini kita boleh pilih lah warna yang kita nak untuk design kita. Nak warna ni ke, nak warna ni, coklat ke dan sebagainya, tak ada masalah. Okey, ni background color. Yang warna tepi ni, warna belakang. Okey, ini font style. Nak tulisan macam mana? Okey, macam ni tak boleh baca pula kan? Ambil basic. Okey, untuk anak budak-budak sekolah, saya dah nasihatkan ambil tulisan style basic, supaya dia mudah baca lah. Kalau dia buka di dalam handphone ke, dia mudah baca lah. Okey, sekarang kita nak pergi kepada bahagian yang berikutnya, pembinaan soalan. Kita tekan add section. Ni yang bawah sekali ni. Okey, sebab apa saya buat macam ni? Okey, bila murid kita ataupun rakan-rakan kita yang buka soalan ni, ini akan duduk pada muka surat yang kedua. Macam kita buka buku, buku ada beberapa line muka surat. Ini kita dah masuk muka surat yang kedua. Okey, kita pun buatlah. Okey, soalan ataupun kita buat soalan umum. Okey, ataupun kita boleh pilih soalan bahagian apa. Apa-apalah bahagian, soalan bahagian A. Bahagian 1, bahagian A. Okey, kita pun buat soalan. Okey, soalan pertama. Soalan 1. Siapakah nama Perdana Menteri Perdana Menteri pertama? Ini soalan-soalan biasa kita boleh buat. Okey, nombor 1, Tunku Abdul Rahim. Yang kedua, Tunku Abdul Rahman. Yang ketiga, Tunku Abdul apa? Abdul Razak. Tunku Abdul Razak. Yang keempat, Tun Abdul Rahman. Okey, kita dah buat macam ni. Bila kita buat soalan kuis, satu perkara saya perlu ingatkan, di atas ni ada satu setting. Setting ni lah kita perlu tekan.
kita perlu untuk mengubah di sini. Bukan presentation tetapi di bahagian quiz. Kita tick di sini. Make this quiz. Make this quiz access. Okey. Maka automatik kita ada keluar ni. Jawapan di bawah ni. Okey, kita tekan di sini, kita tandakan jawapan kita Tunku Abdul Rahman. Letaklah markah. Dua markah. Okey, selesai. Pastikan button ni kita tekan. Wajib isi. Okey, kita isi tak boleh pergi surat yang berikutnya. Okey, ini contoh soalan. Okey, bagaimana kita nak buat soalan yang ada gambar? Okey, soalan yang ada gambar. Kita pun buat. Okey. Kita pilih gambar. Adalah gambar dalam komputer saya ni. Okey. Saya cek gambar. Okey, ada gambar, ada tak gambar. Okey. Okey, kita dah ada. Kita pun tulis soalan kita. Haiwan. Apakah haiwan? Apakah haiwan? Ini contoh. Memang senang kan, tapi kita saya nak ajar macam mana kita nak masukkan gambar. Kucing ke? Anjing ke? Kita buatlah jawapan yang kita sukalah. Apa tu? Kita nak masukkan gambar yang mudah. Ataupun satu lagi kita letaklah siapa ni, singa. Ni contoh. Sama juga macam tadi. Bila kita dah masukkan gambar, kita tekan okey, jawapan. Kita masukkan jawapan kita adalah kucing. Markah kita tak 2 markah. Okey, dan kita tekan dan kita letak ni wajib isi. Okey, selesai. Contoh soalan kedua yang soalan masukkan gambar. Boleh juga saya katakan kita boleh masukkan seni gambar. Kita pun boleh masukkan jawapan dalam bentuk gambar. Ini kena cek gambar siap lah. Tekan di sini. Add image, kita tekan masukkan gambar. Sampailah ada 4 gambar untuk kita memberikan pilih gambar yang betul sebagai jawapan kepada soalan kita. Okey. Bahagian ini juga saya nak tunjukkan bagaimana kita nak masukkan contoh video. Video sini saya ambil contoh video tentang puasa lah saya ambil. Yang bagusnya kalau kita online, kita boleh terus ambil video daripada internet. Okey, saya ambil contoh lah latihan puasa daripada Nusa, rancangan di Indonesia tu, rancangan animasi Indonesia. Okey, ni saya tak nak, saya buang. Okey, contoh kita nak buat apa? Sila tonton video animasi di bawah ini. Okey, selesai. Okey, kita buat ni. Lepas tu selesai ni, kita nak buat apa? Saya buat ni. Berdasarkan video di atas, nyatakan pengajaran dan isi penting. Saya bentuk dalam kurungan 5 isi penting. Dan isi penting ataupun nyatakan pengajaran. Sila beri 5 isi. Contoh. Murid kita boleh tulis jawapan yang panjang ni. Boleh type jawapan di sini nanti. Tapi pastikan kita pilih paragraf.
Jangan pilih short answer. Paragraph. Kita boleh type. Ni tak ada, ni answer key tak ada masalah. Okey, kita tak tentukan jawapan. Kita pun tekan ruang yang wajib. Okey. Ini dia pasti tekan di sini add video. Kita boleh masukkan video di sini. Kemudian kita bawah ni kita boleh buat tambah soalan berkaitan dengan video ini. Okey. Selesai. Kita pun boleh import soalan daripada tempat lain. Ini kita nak add title and description, kita tak tajuk ataupun penerangan. Okey, yang keempat ni tambah video. Yang kelima ni kita nak buat add section ni, kita nak buat bahagian-bahagian. Tadi macam saya buat tadi, saya buat bahagian A. Sebab tu dia terpisah. Begitu juga kalau kita dah siap yang bahagian 2 ni, kita nak buat bahagian yang ketiga, bahagian B, kita tekan ni. Automatik kita dah masuk bahagian yang ketiga. Okey, tak ada masalah. Kalau kita rasa macam tak nak buat lagi bahagian ketiga, kita pun delete je lah. Selesai. Okey, sekarang saya dah siap soalan ni. Contoh soalan kuis kita daripada Google Form. Yang senang. Kita ini kita buat tajuk kita lah untuk kita simpan soalan kuis ini di Google Drive. Okey. Okey. Tutorial membina kuis. Okey. Kuis Google Form. Okey. Tutorial membina kuis Google Form. Okey. Selesai. Okey, sekarang ni kita dah selesai. Apakah responsive? Okey. Ini dia akan memberikan kita siapa yang dah jawab soalan. Sesiapa yang dah jawab soalan, kita akan tahu siapa. Kita selaku owner yang membuat soalan ni. Okey, kita akan create spreadsheet. Okey, kita create. Dia akan bagi kita paparan ni Excel. Setakat ni tak siapa lagi jawab soalan ni. Dia akan dalam kedudukan macam ni lah. Okey, sekarang kita pergi kat kita punya Google Form. Okey, sekarang ni ini saya akan ajar selepas ini. Dalam video yang akan datang saya akan ajar ni pula bagaimana untuk kita membina sijil daripada Google Form. Ini yang menarik ni. Dan sijil yang saya akan ajar ni satu sijil yang sudah disediakan oleh kita punya apps ni lah, yang kita buat as on ni. Yang kedua, sijil yang kita design sendiri, ada logo sekolah dan sebagainya. Okey, sekarang saya dah sudah. Saya nak test soalan yang saya buat ni. Okey, preview. Saya pun try soalan. Okey, nama. Okey. Okey. Nama sekolah. Okey, sekolah. Email. Okey, email sama email saya ni lah. Okey, selesai. Okey, ni saya terjawab secara ni lah. 1, 2. Okey. Okey, kedua lah. Bagus. Berguna. Okey. Baik. Okey lah. Ini satu contoh. Seperti okey. V-score ni kalau kita buat soalan yang kita letak markah tadi. Macam tadi saya buat 2 soalan, dia ada markah 2-2. Maka kalau saya betul 2-2 ni saya akan dapat markah ni 2 markah, 2/2. Okey. Oh, ini saya lupa letak markah ni rasa. Nombor kucing. Okey.
Ini contohnya. Okey, sekarang kita lihat. Saya dah jawab soalan kuis ni, mesti ada di sini. Lihat. Ni yang bagus ni. Bila kita buat soalan kuis dengan murid-murid kita boleh pantau dari segi markah dan kita boleh kumpulkan markah, kita boleh buat analisis untuk kita buat dari segi pentaksiran PBD. Lagi-lagi kita sekarang ni berada dalam mod PKP, murid duduk di rumah, kita sendiri akan pergi ke sekolah ataupun kita bekerja dari rumah, kita terpaksa melaksanakan sesuatu yang boleh kita untuk mentaksirkan band anak murid kita. Dan salah satu instrumen yang boleh digunakan adalah melalui kuis. Pentaksiran yang kita boleh gunakan melalui kuis. Ini salah satu cara lah. Dan benda ini juga saya gunakan sepanjang PKP. Okey, selesai untuk ni. Okey, bagaimana kita nak kongsikan soalan yang kita dah buat tadi? Okey, cara dia dengan kita menekan button send. Okey, kita tekan yang di tengah ni macam bentuk pin ni. Okey, ini kita nak ambil. Link kita panjang ni. Kita tekan shorten URL. Shorten URL, kita pun copy. Selesai. Dan kita dah boleh bagi pada kawan-kawan kita yang lain ataupun kepada WhatsApp group kelas ataupun pada murid kita untuk menjawab soalan kuis kita ini melalui Google Form. Okey, itu saja daripada saya. Diharapkan rakan-rakan guru ataupun yang menonton video tutorial ini dapatlah mengambil manfaat dan juga mencuba. Okey, selamat mencuba. Assalamualaikum.